Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Dapat Channel hari ini. Sekali lagi ya, kita boleh nampak geng kaki fitnah, geng sapu bersih semakin sasau. Ya, kerana apa? Ya, kerana hari ini dengan terdesaknya mereka sanggup memusingkan segala fakta, segala perkara yang dibuat ataupun kerja-kerja daripada menteri-menteri, pemimpin-pemimpin dalam Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani hari ini. Ya, tidak kira ya dia wanita kah, laki-laki kah, hari ini mereka semakin bijaksana ya di dalam memusingkan fakta, di dalam membuat hasutan, membuat kenyataan, berbaur fitnah dan sebagainya. Jadi kalau sebelum ini rata-rata yang kita dengar adalah daripada Parti PAS. Hari ini ya pemimpin bersatu pula semakin pakar ya di dalam membuat hasutan, kenyataan-kenyataan berbaur fitnah dan sebagainya. Jadi sahabat semua, menarik ya untuk kita ikuti pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan perkara ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton. Baik. Timbul satu persoalan ditimbulkan oleh Mas Arianti ya, Mas Arianti ahli parlimen apa orang kata Masjid Tanah Melaka, mengatakan bahawa baru-baru ini Tiong mengumumkan sekiranya pelancong China datang untuk membeli, bukan China saja, seluruh dunia lah, terutama China. Dia kata beli Malaysia dia ada satu skim, Malaysia Second Home. Malaysia Second Home, maka dia boleh dapat PR dengan bayaran tertentu dan sebagainya. So Mas Renti kata ini akan menyebabkan rakyat China nanti akan datang dan jadi warga negara dengan mudah. Fahmi Fazil, Menteri Pelancongan dah nafikan pun. Pengerusi PSC tak patut sebar berita tak benar. Menteri Pelancongan sendiri nak jelaskan. Kalau YB Masjid Tanah masih tak faham. Kalau nak dengar cerita PN bulan Ogos satu kerajaan dah, Fahmi kata. Mas Renti kata, dengar cerita Menteri Pelancongan buat announcement bagi warga negara China yang sertai dan dapat PAS MM2H, Make Malaysia Second Home. Terus layak dapat PR. Wow. Okay. Now, kita baca kenyataan. Menteri Gesa Mas Armianti disiasat isu dakwaan berkaitan Make Malaysia Second Home. Alright. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Tiong King Sing mengesa polis menyiasat ahli perkataan PN kerana dikatakan menghasut. Ini setelah ahli Parlimen Masjid Tanah Mas Renti mendakwa Tiong mengumumkan warga China yang menjadi program Malaysia Rumah Keduaku akan serta-merta layak mendapat status permastautin tetap PR. Kenyataan berbaur fitnah Mas Renti wajar dikenakan bawah akta hasutan, katanya. Dakwaan ahli parlimen itu nampaknya berdasarkan pengumuman Tiong pada hari Jumaat bahawa kerajaan memperkenalkan edisi khas MM2H. Edisi khas yang memperkenalkan syarat baru untuk aplikasi MM2H dibagikan kepada 3 peringkat, emas dan perak, emas dan platinum. Peringkat platinum memerlukan pemohon memasukkan 5 juta ringgit ke dalam simpanan tetap FD, yang mana mereka boleh mengeluarkan 50% setelah setahun untuk membeli hartanah atau tujuan pelancongan dan perubatan. Mereka yang layak untuk peringkat platinum juga layak untuk status PR setelah mereka mendapat PAS MR2H. Manfaat PR tidak ditawarkan untuk peserta peringkat emas dan perak. Tiong pada Jumaat berkata edisi khas itu bertepatan dengan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Malaysia dan China. Bagaimanapun, dia berkata permohonan untuk program itu terbuka kepada semua negara, rakyat semua negara. Mas Renti dalam catatan di X malam mendakwa bahawa faedah itu khusus untuk warga Cina. Dengan cerita YB Pelancongan buat announcement bagi warga negara Cina. Selain menggesa dia disiasat kerana menghasut, Tiong dalam jawapannya kepada Mas menuduhnya mencampur aduk fakta dan menghasut perkauman. Program MM2H bertujuan meningkatkan pemulihan ekonomi Malaysia dan terbuka kepada permohonan dari seluruh dunia. Kenapa Mas Amrianti mengelirukan orang ramai dengan mengatakan hanya permohonan daripada China sahaja? Adakah Mas Amrianti cuba merosakkan keharmonian kaum, katanya? Dia menegaskan bahawa permohonan MM2H perlu memenuhi syarat ketat dan kategori baru serta faedah yang diumumkan bertujuan untuk menarik lebih ramai pemohon. Mas Amrianti pada Jun memuji pengendalian kerajaan PN yang lalu terhadap MM2H, bertanya sama ada pentadbiran semasa mengkaji bagaimana Thailand, Indonesia dan Singapura mempromosikan versi program mereka. Dia berkata negara jiran lebih agresif dalam kenaikan pangkat mereka sambil turut menawarkan keperluan yang lebih fleksibel untuk bahkan pemohon. Baik. Dia ada satu skim, Make Malaysia My Second Home, Make Malaysia Second Home, something like that lah. Kan, Malaysia Rumah Keduaku. Ini bukan setakat di Malaysia saja, di Indonesia, di Thailand, di Singapura. Baru-baru ini Singapura telah menawarkan pakej menarik.
agar warga-warga asing yang nak menjadi PR, pemerhatian tetap di negara tersebut, datang dengan syarat-syarat tertentu. So, sekarang ini pun boleh. Memang ada siapa yang nak beli rumah dan sebagainya, boleh dapat PR di Malaysia dengan syarat-syarat tertentu. So, Tiong memperkenalkan satu skim. Bagi saya okey skim tu sebenarnya. Kenapa? Okey, kita dengar macam ni. Syarat pertama, dia ada platinum, emas dan perak. Emas dan perak tak dapat PR. Tak dapat automatic PR. Tetapi emas ni bukan automatik, dia ada syarat-syarat dia. Salah satu syarat dia di samping syarat-syarat kerakyatan yang lain, yang pertama dia hendaklah meletakkan minimum 5 juta ke dalam fixed deposit. Setelah meletak 5 juta ke dalam fixed deposit, setahun kemudian dia dah boleh mengeluarkan 50% fixed deposit tersebut untuk tujuan apa? Kita baca tadi untuk tujuan perubatan. Dia kata boleh untuk tujuan perubatan atau pelancongan. Yang dua tu boleh. Selain daripada tu, dia tak boleh. Tiba-tiba dia nak keluar 2.5 juta untuk dia nak berfoya-foya, tak boleh. Pelancongan boleh, untuk tujuan perubatan di dalam negara boleh. Now, kenapa? Ni beauty dia, tuan-tuan. Bayangkan, katakanlah, ini kalau, saya nak cerita, kalau tuan-tuan tengok Trump dulu punya video kan, You're Fired tu, The Apprentice. The Apprentice ni, ada satu rancangan tu, dia buat kasino tu. Dia dua tim dia buat kasino. So satu tim dia buat kasino dan dia kata siapa profit paling banyak, Trump kata dia akan menang. Satu tim ni dia buat kasino, dia open. Ramai orang datang. Semua datang beli ni dan berjudilah kasino ni. Ada satu kasino ni, satu tim ni dia tak buat macam tu. Dia buat elite kasino. So elite kasino ni hanya mereka yang mempunyai, yang nak bet lebih kurang minimum setengah juta baru boleh masuk. Dan dibuat betul-betul elite punya kasino. Akhirnya, bila keputusan diumumkan, teka siapa yang dapat paling banyak duit? Jawapannya elite kasino. Kenapa tuan-tuan? Rupanya, ramai orang datang, belum tentu mereka ramai berbelanja. Tetapi elite kasino ni, paling kurang, katakanlah dia bawa 10 juta, katakan. Dia paling kurang, dia akan belanja 10 juta tu. 5 mereka cukup mungkin sama atau lebih daripada 100 atau 200 yang datang kasino biasa tu. So, itu cerita kasino, bukan saya nak cerita pasal judi tu. Tetapi sama juga dengan apa yang Tiong ni buat. Mungkin Tiong ni tengok cerita Apprentice tu kot. So dia nampak ada golongan elit yang tak ramai jumlah dia, tetapi ada. So dia datang ke Malaysia, dia kena nak dapat benda tu, dia bawa 5 juta ringgit. Dia letak, dia park dekat situ. Bila dia letak 5 juta seorang, katakanlah ada 100 orang, 1000 orang, 1000 orang, kada berapa tuan-tuan? 5,000 juta. 5,000 juta, 5 bilion ringgit dalam satu sitting. Dan dia kena letak selama setahun. Bermakna kerajaan kita pertambahan 1,000 orang ni ada 5 bilion ringgit minimum. Kemudian setelah itu dia boleh keluarkan 50% untuk perbelanjaan dan juga untuk perubatan di dalam negara. Dia malah merancakkan lagi ekonomi negara. Nah, kalau tuan-tuan perasan di Singapura, antara sebab kenapa Singapura mempunyai GDP tertinggi di dunia, tuan-tuan ingat apa? Singapura mempunyai GDP tertinggi di dunia. Dia tak ada tanah, dia tak ada sawit, dia tak ada minyak. Macam mana dia ada GDP tertinggi di dunia? Antaranya, Singapura adalah financial hub. Financial hub ni macam mana? Dia ada bank dia di mana orang-orang luar boleh letak duit di dalam negara kita dan di negara mereka dan park dekat situ. Macam Swiss lah, macam negara Swiss ataupun Cayman Island, dia boleh park kat situ. Di situlah kita nampak bahawa mereka ada duit untuk investment. Dan itu kalau kita tengok, kenapa GDP to debt ratio mereka tinggi? GDP to debt ratio mereka tinggi kerana bukan mereka berhutang, tetapi orang letak duit dalam bank mereka menyebabkan kredit mereka naik. Dia macam berhutang, tetapi hutang itu hutang yang baik. Kita pula, kita berhutang, kita belanja. Dia hutang tu, kad belanja, dia letak dalam bank mereka. So dengan cara macam ni, kita entice. Dia 5 juta, kita tak tahu yang perbelanjaan lain yang nak belanja. Yang dia nak labur, itu baru 5 juta. Kita tak main at that level, tuan-tuan. Bagi orang yang mempunyai duit, 5 million is nothing. 5 million is nothing. Tetapi, mesti ada sesuatu yang menarik yang kita nak tawarkan untuk mereka bawa duit mereka ke dalam negara kita. Kita dah ada cuaca yang baik, budaya yang baik, makanan yang sedap, environment yang selamat dan sebagainya. Malah Dr. Zaliha selaku Menteri Wilayah hari ini mengumumkan, Kuala Lumpur antara tempat yang paling baik untuk didiami pada tahun 2023 menurut satu laporan. Pun dah ada. Jadi dengan itu, influx orang yang akan datang nanti akan ramai. Tetapi orang kata,
Nanti makin ramai lah orang asing kat negara kita. Tuan-tuan kena ingat. Beza pertama, bukan ramai yang akan ada 5 juta ni. Bukan senang. Bukan dia kata 5 ribu. Kalau 5 ribu penuh kita punya jalan. 5 juta. Dan orang yang datang yang ada 5 juta ni bukan calang-calang orang, tuan-tuan. Mereka ni bukan calang-calang orang. They are someone yang ada dana, yang ada duit, yang ada connection. Dan bila kita tarik orang yang hebat, orang yang ada connection, someone dekat duduk dalam negara kita, what do you think will happen to our economy? You see? Kebijaksanaan? You see kebijaksanaan? Ini tujuan dia. Alright? So, thank you everyone. Thank you. Itu menarik lah kan. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia satu pencerahan padu ya daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu fitnah, pemusingan fakta, kenyataan berbau hasutan, fitnah ya daripada geng kaki fitnah ini, daripada Perikatan Nasional sahabat-sahabat semua. Begitu terdesaknya mereka sehingga sanggup ya membuat kenyataan-kenyataan seperti ini. Apa tujuan sebenar mereka? Ya, untuk memberikan persepsi kononnya kerajaan ini utamakan rakyat daripada negara lain, boleh diberikan PR secara terus dan sebagainya. Tapi hakikatnya sahabat semua, itu hanyalah satu fitnah semata-mata yang sengaja dipolitikkan oleh geng-geng kaki fitnah, geng-geng sapu bersih. Memalukan. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Sekiranya Anda mau menonton video penuh ini, Anda boleh beri masuk ya ke dalam YouTube channel Brother Iswardi. Brother Iswardi ya, boleh guna nama itu untuk cari. Jadi terima kasih sekali lagi. Dan sekiranya macam saya katakan tadi, Anda mau boleh berikan komen, berikan dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.